Buletin Didik 26 November bersama saya Fazilani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin mengumumkan mulai minggu depan, sekolah rendah seluruh negara akan melaksanakan ujian COVID-19 kepada murid setiap minggu dan bergilir-gilir. Ia di bawah pelaksanaan strategi ujian saringan kebangsaan atau National Testing Strategy yang menyasarkan murid-murid di bawah usia kelayakan menerima vaksin. Salah satu perkara daripada National Testing Strategy yang ingin saya umumkan hari ini adalah keperluan untuk sekolah-sekolah rendah. Sekolah-sekolah rendah iaitu di mana murid-murid adalah di bawah usia kelayakan untuk menerima vaksin, perlu melaksanakan ujian mingguan sekurang-kurangnya kepada 10% sampel daripada pelajar-pelajar sekolah yang ada di sekolah tersebut, dan mereka buat ujian secara bergilir kepada sampel yang berbeza-beza setiap minggu. 10% sampling test done at elementary school, primary schools on a rotation basis untuk melihat sama ada kesan tidak. Ini sama ada mereka bergejala ataupun tidak. Bergejala mesti test, tetapi tidak bergejala pun di sekolah rendah mesti buat sampel testing 10% daripada populasi pelajar-pelajar untuk memastikan bahawa tidak wujud apa-apa kluster di peringkat sekolah. Ujian berkala itu bertujuan mengelakkan wujudnya kluster jangkitan COVID-19 di peringkat sekolah. Pelaksanaan strategi ujian saringan kebangsaan diumumkan Khairy pada sidang media Kementerian Kesihatan hari ini. Ia akan bermula Isnin nanti di seluruh negara. Peranan guru amat penting dalam membentuk kemenjadian murid ke arah generasi masa depan yang hebat. Menurut Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin, dengan gandingan guru berpengalaman dan guru baru, suasana pengajaran dan pembelajaran yang menarik dapat diwujudkan untuk dikongsi bersama. Malah pelbagai aktiviti dan pengisian yang berimpak tinggi dapat dilaksanakan. Datuk Dr. Razi Jidin berkongsi ungkapan generasi yang hebat adalah generasi yang berjaya melahirkan generasi berikutnya yang jauh lebih hebat di laman Facebooknya ketika sesi libat urus bersama Guru Pewaris Negara GPN. Dalam sesi yang berlangsung semalam, beliau menjelaskan peri pentingnya tugas seorang guru dalam melahirkan insan yang seimbang dari segi rohani, emosi dan jasmani. Ujarnya, melalui bimbingan guru berpengalaman, lebih ramai pemimpin pelapis dapat diketengahkan. Melalui platform GPN, kebersamaan dalam pemikiran, keakraban dan semangat kesukarelawan yang utuh dapat diwujudkan dalam kalangan warga pendidik. Pada sesi itu juga, beliau sempat menjelaskan tentang konsep sekolahku sejahtera dengan 14 elemen penting dengan matlamat memupuk, membentuk dan membudayakan amalan mulia dalam kehidupan sejak alam persekolahan. Pandemik COVID-19 membawa perubahan kepada sektor pendidikan negara. Pelajar dan pendidik kini semakin peka dengan teknologi berikutan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Tidak terkecuali pelbagai ilmu teknologi dan internet yang diperolehi, sekaligus meningkatkan minat dan kefahaman mereka dalam bidang sains, teknologi dan matematik atau STEM. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Pakarudin Ghazali, pengajaran dalam talian yang menawarkan pelbagai medium berupaya mengubah perspektif pelajar terhadap STEM yang dahulunya dilihat sebagai sukar dan membosankan. Memanglah satu bidang yang kalau tidak diberi kefahaman konsepnya, ia menjadi sukar kepada pelajar. Jadi hari ini dengan pelbagai kemudahan teknologi, cara pembelajaran yang lebih banyak menggunakan saluran media ataupun teknologi, kita yakin kefahaman pelajar dalam bidang sains matematik ini akan meningkat. Jadi sekiranya itu berlaku dengan secara drastik, penguasaan bidang STEM juga akan turut berlaku. Tambahnya, pihak kementerian percaya ini akan mendorong kepada usaha pencapaian matlamat 60% pelajar dalam bidang STEM. Ia selaras dengan perkembangan dunia hari ini yang memerlukan generasi baru menguasai ilmu pengetahuan berteraskan sains dan teknologi.
3 faktor akan diberi tumpuan bagi memacu perluasan penguasaan STEM, iaitu menggalakkan pelajar untuk kekal meminati bidang itu, terutama ketika di sekolah menengah dan universiti. Untuk itu, ujian amali sains di peringkat SPM dikembalikan bagi memberi pendedahan latihan ujian, pemerhatian dan laporan yang merupakan asas dalam bidang sains. Pihak kementerian juga akan meneruskan usaha meningkatkan penguasaan ilmu dan kemahiran guru dalam bidang STEM. Dan yang ketiga, mendapatkan sokongan serta kerjasama dari pihak luar sekolah untuk membantu usaha-usaha tersebut. Beliau berkata demikian selepas menutup pertandingan STEM Online Challenge SOC 2021 peringkat kebangsaan di Port Dickson, Negeri Sembilan. Walaupun diadakan secara maya, Datuk Pakarudin memberitahu acara itu berjaya mencungkil daya kreativiti dan inovasi pelajar. 3 kategori dipertandingkan bagi peringkat sekolah rendah, antaranya I Think, Konsep Sains, Poster Digital dan Bercerita STEM. Manakala 4 kategori peringkat sekolah menengah termasuk Infografik STEM, Eco-Friendly Tote Bag dan Video Digital. Kontingen Selangor muncul juara keseluruhan bagi tahun ini. Dalam pada itu, sesi PDPR secara dalam talian telah meningkatkan kadar penggunaan internet dalam kalangan pelajar. Justru ibu bapa tidak dapat lari daripada perasaan bimbang mendedahkan mereka kepada pelbagai ancaman jenayah cyber. Secara prinsipnya, penggunaan internet sudah menjadi satu keperluan yang mendesak pada hari ini. Apa yang penting ialah bimbingan ibu bapa dalam mendidik anak-anak etika di alam maya. Tidak dinafikan sektor pendidikan hari ini memanfaatkan penggunaan teknologi dan internet. Tugasan sekolah diselesaikan dan dihantar melalui aplikasi dan ia juga memudahkan guru serta murid membuat rujukan kembali. Menurut Yang di-Pertua Majlis Guru Besar Malaysia Sukimin Juki, dalam era teknologi ini, kita tiada pilihan selain memanfaatkan teknologi dan aplikasi pendidikan dalam talian. Bagaimanapun, ibu bapa perlu memberi perhatian yang serius bagi mengelak anak-anak ketagihan internet. Apa yang lebih penting adalah kita mengingatkan mereka tentang bagaimana mengelakkan sekiranya terdapat usaha-usaha untuk melakukan jenayah. Beliau percaya murid-murid juga semakin matang dalam menggunakan media sosial sejak PDPR dilaksanakan. Berkaitan dengan penggunaan media sosial untuk para guru menyediakan latihan-latihan untuk mereka lakukan dan juga penilaian terhadap aktiviti co-curriculum pada masa kini juga semakin meningkat berbanding dengan pada awal-awal dahulu sewaktu kita melaksanakan PDPR. Mungkin dengan kesedaran dan juga pemerolehan peralatan-peralatan untuk anak-anak mereka menyebabkan anak-anak ini telah pun bukan sahaja sedar tetapi juga semakin mahir dan matang untuk menggunakannya. Tanggungjawab melindungi murid daripada ancaman cyber bukan sahaja terletak kepada guru. Ibu bapa berperanan penting memantau setiap kandungan yang dilihat anak-anak ketika melayari laman sesawang mahupun media sosial. Bertemu kembali. Melalui kajian literasi kewangan Malaysia 2021, 52% rakyat Malaysia hanya mampu bertahan kurang 3 bulan dengan wang simpanan sedia ada. Situasi yang membimbangkan itu menjadi keperluan mendidik dan memastikan golongan remaja tidak terangkum dalam statistik terbabit. Menyedari keadaan itu, FWD Takaful and Arus Academy menganjurkan pertandingan inovasi keuangan Fund for Life. Program pendidikan keuangan secara percuma itu menyediakan pelbagai aktiviti menarik dan interaktif membabitkan lebih 50 peserta berusia 15 dan 16 tahun dari seluruh negara. Menurut Ketua Pegawai Strategi dan Saluran Digital FWD Takaful, Wan Ahmad Najib Wan Ahmad Lotfi, idea penganjuran tercetus selepas menyedari topik keuangan kurang diterapkan di sekolah.
Melalui program yang dianjurkan selama 6 minggu secara dalam talian, peserta didedahkan dengan cara mencipta matlamat keuangan hidup selain cara merancang perbelanjaan, pengenalan kepada pelan perlindungan serta cara pemikiran yang diperlukan untuk memulakan pelaburan. Mereka kemudian diuji untuk menjadi perancang keuangan dengan pelbagai tugasan. Pertandingan ini mendapat pengiktirafan oleh bahagian sukan, ko-kurikulum dan kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Pelajar SMK Taman Desa Miniam Selangor, Wilma Elisha Syahril Izal dan Yasmin Syamimi dari SMK Bandar Mas Johor telah dinobatkan sebagai juara. Tempoh penukaran status akaun kanak-kanak tabung haji TH kepada akaun dewasa dilanjutkan sehingga 1 Mei tahun depan. Dalam satu kenyataan, Pengarah Eksekutif Operasi TH, Muhammad Amin Abdul Wahab berkata, pelanjutan tempoh itu bagi memberi peluang kepada pendeposit berusia 18 tahun ke atas dan penjaga melakukan proses penukaran di cawangan TH berdekatan. TH akan melaksanakan proses pembekuan transaksi pengeluaran sekiranya pendeposit gagal menukar status akaun pada 1 Mei depan. Penjaga hendaklah menukar akaun kanak-kanak kepada akaun dewasa apabila mereka mencapai usia 18 tahun bagi memastikan pendeposit menguruskan akaun sendiri selain rekod maklumat serta biometrik pendeposit berumur 18 tahun dikemas kini. Pendeposit juga perlu memastikan akaun TH kekal berstatus aktif untuk terus menikmati manfaat menyimpan di institusi itu termasuk simpanan dijamin kerajaan, menerima agihan keuntungan, pengecualian cukai pendapatan selain boleh menyertai pelbagai kempen anjuran TH. 16 kenderaan dikesan dijadikan van atau bas sekolah beroperasi tanpa permit sah di Seremban Negeri Sembilan. Kenderaan terbabit adalah milik persendirian dan hanya diubah suai warna bagi mengaburi mata pihak berkuasa dan ibu bapa, kononnya ia van sekolah yang sah. Melalui risikan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Sembilan, ada dalam kalangan yang dikesan hanya mempunyai lesen kenderaan motor dan bukan lesen perkhidmatan kenderaan awam. Selain salah guna lesen, kenderaan terbabit juga didapati uzur serta membawa penumpang melebihi had ditetapkan. Ini pun salah satu modus operandi dia jugalah untuk menggaburi orang ramai bahawa mereka ni bas sekolah. Padahal mereka tiada permit pun sebagai bas sekolah. So mereka menggaburi mungkin ibu bapa yang merasakan bahawa ini adalah bas sekolah sedangkan mereka tak ada permit. Dan yang paling kita khawatir sekarang ni ada antara kenderaan ni tidak mempunyai insurans. Antara alasannya ialah kos. Kos yang mana mungkin dari segi dia nak kena ada spek dia color kuning kan. So antara kos dia mungkin charge lebih kurang dalam 3,000 ke 4,000 jugalah. Beliau terdahulu mengetuai operasi bas sekolah tanpa permit di Senawang. Keciciran mempunyai masalah pelajaran atau terabai gara-gara keruntuhan institusi keluarga bukanlah pengakhiran bagi seseorang individu.
Bagi menghadapi masa depan yang mencabar, terdapat pelbagai inisiatif disediakan untuk membantu golongan remaja yang terkesan. Dengan keluasan 14 hektar, MySkills Foundation yang terletak di Kalumpang dalam daerah Hulu Selangor menawarkan pelbagai latihan kemahiran kepada pelatih berumur 13 sehingga 19 tahun. Antaranya meliputi bidang elektronik, komputer, kesetiausahaan, pembinaan dan pertanian. Sepanjang tempoh latihan ni kita bagi dia aktiviti keusahawanan sosial juga, sebab dia kena diberi lebih penekanan kepada attitude. Maksudnya dia punya tingkah laku dia kena berubah. Tingkah laku lebih kepada keperluan pekerjaan, dengan macam mana dia nak menimba ilmu selepas mendapat pekerjaan juga. Yang itu paling penting. Learning attitude itu paling penting. Sejak 2010, Deva Sharma membangunkan MySkills Foundation yang pada mulanya bertapak di Puchong sebelum beroperasi di Klang selama 6 tahun. Hasratnya cuma satu, membantu remaja yang bermasalah. Tenaga pengajarnya juga begitu memahami situasi yang dialami pelajar sebelum hadir menimba ilmu di sini. Kebanyakan mereka adalah daripada golongan yang sudah tercicir. Ada juga di antara mereka yang sudah ketinggalan daripada sekolah, dan ada yang mengalami masalah pembelajaran adapun tidak ada pengalaman berpelajaran. Tugas saya adalah untuk mengenal pasti potensi mereka dalam pelbagai bidang. Sini kita mengajar bahagian pendawaian industri dengan pendawaian domestik yang kita memahirkan budak-budak ini melalui kaedah latihan. Teorinya memang kurang, tapi latihannya banyak sebab budak-budak ini special. Sesuatu yang mungkin sukar ditemui di pusat latihan seumpamanya ialah makmal My Farm Lab, di mana pertanian peringkat awal atau mikrotani dikendalikan 6 pelajar. Apapun melihat situasi di sini, ia bagaikan peluang kedua buat mereka yang mungkin beranggapan segala-galanya telah berakhir selepas keciciran dalam pembelajaran. Cakap terima kasih untuk MySkills sebab saya tak tahu macam mana yang gunting rambut, yang saya tak tahu macam mana nak gunting barbering. Saya mari sini belajar beberapa style untuk gunting rambut. Saya tahu macam mana nak buat lampu, kipas semua. Kalau kita orang pergi satu building tu pun boleh buat wiring. Selain menimba ilmu dan menajamkan kemahiran untuk dunia pekerjaan sebenar, kekuatan fizikal pelajar juga tidak diabaikan. Untuk itu, sebuah gimnasium turut disediakan buat mereka beriadah selepas kelas berakhir jam 5 petang. Ini mungkin hanya secebis paparan usaha pihak tertentu yang prihatin untuk memperjuangkan nasib remaja terabai, sesuatu yang sewajarnya menjadi teladan. 14 khazanah peninggalan Nabi Muhammad SAW yang sebelum ini dipamerkan di Galeri Nur Raudah di Ampang dipindahkan ke Galeri Pengurusan GISB di Rawang, Selangor. Pameran berkenaan bagi memperingati serta menambahkan kecintaan kepada Rasulullah SAW dan mendidik masyarakat. Konvoi itu membabitkan 14 kereta mewah, membawa setiap satu khazanah Nabi SAW dan 10 motosikal berkuasa tinggi. Pemindahan ke galeri pameran itu dilakukan bagi tujuan tatapan masyarakat untuk meningkatkan semangat cintakan Rasul yang kian pudar. Ia juga inisiatif untuk menyebarkan dakwah dan pengetahuan kepada umum. Tujuan utamanya ialah untuk kita membalasi kecintaan kita pada baginda Rasul, iaitu manusia agung yang diciptakan oleh Allah, yang baginda menyayangi kita lebih daripada ibu ayah kita mencintai kita. Maka tidak ada orang lain lah untuk kita persembahkan kasih sayang, kecintaan, kerinduan, iaitu kepada baginda Rasul yang menjadi penyelamat kita di dunia, lebih-lebih di akhirat. Galeri ini juga mempamerkan hadiah dari Muzium Khazanah Rasulullah di Madinah, Arab Saudi, iaitu penceritaan pembinaan Masjid Nabawi yang diterjemahkan dalam bentuk replika. Kesatuan Eropah EU meluluskan suntikan vaksin COVID-19 Pfizer kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun secara berperingkat dalam usaha mengawal penularan pantas virus itu.
Ketua Strategi Vaksin di Agensi Perubatan Eropah EMA, Marco Cavalieri berkata, bermula hari ini, vaksin jenis Comirnaty itu sudah diluluskan untuk kegunaan golongan berkenaan. Ia akan digunakan pada dos yang lebih rendah berbanding dos untuk orang dewasa. Sehingga kini, hanya segelintir kecil negara yang memberi persetujuan untuk vaksinasi COVID-19 kepada kanak-kanak lebih muda, termasuk Amerika Syarikat dan Kanada. Vaksin Comirnaty didapati berkesan sehingga 90.7% dalam kajian membabitkan 2,000 kanak-kanak. Menurut pihak berkuasa kesihatan, kanak-kanak dikesan menyumbang kepada peningkatan kes baru dan kemasukan ke hospital di Eropah yang kembali menjadi pusat pandemik COVID-19. Kanak-kanak juga dianggap sebagai pembawa utama jangkitan walaupun mereka sendiri tidak mengalami gejala. Bersenam adalah satu aktiviti yang sihat, namun ramai yang memandang remeh aktiviti pemanasan badan atau warm-up sebelum bersenam. Gerakan ini sangat penting untuk memastikan tahap darah dalam keadaan bersedia dan mengelak ia daripada dipam ke seluruh badan secara mengejut atau tergesa-gesa. Warm-up akan mendorong badan anda untuk menjana tenaga yang mencukupi bagi menghadapi sesi senaman atau latihan yang baik. Ia juga boleh meningkatkan suhu badan sekaligus membantu mengurangkan risiko otot mengalami overstretching yang boleh menyebabkan kecederaan. Rutin pemanasan tubuh yang baik juga dapat membantu mencapai tahap potensi maksimum sama ada di dalam gym atau mana-mana prestasi sukan. Aktiviti ini juga menyegarkan minda sekaligus memastikan kita memberi tumpuan yang lebih banyak dan menyediakan diri secara psikologi sebelum melakukan senaman yang berat. Badminton terbuka Indonesia. Sekali lagi pencapaian yang mengecewakan apabila kesemua 4 wakil negara terkandas pada aksi suku akhir hari ini. Terbaru kekalahan bergu lelaki Goh Zifei dan Nur Izzuddin sebentar tadi. Mereka yang mencipta kejutan menewaskan pemenang pingat emas Sukan Olimpik Tokyo pada pusingan kedua semalam kalah kepada bergu India. Dan berikut aksi selebihnya wakil negara. Seperti diduga, sukar buat Kian Meng dan Beijing berdepan pilihan utama kejohanan Decapol dan Sapsiri. Pasangan negara tumpas mudah dalam masa 33 minit, 10.21 dan 11.21. Sejurus kemudian, bergu lelaki profesional Ong Yu Sin dan Teo Yi Lee turun gelanggang, mencemaskan gandingan tuan rumah Marcus Fernaldi dan Kevin Sanjaya dengan kemenangan 21-14 pada set pertama. Bagaimanapun, lawan yang juga pilihan pertama kejohanan bangkit dengan memenangi 2 set berikutnya 21-14, 21-16. Lebih awal tersingkir bergu campuran profesional Chan Peng Sun Goh Liu Ying. Selaku pilihan kelima kejohanan, mereka akur ditewaskan pasangan bukan pilihan dari Korea Selatan Ko Sung Hyun dan Om Hai Won 21-15, 16-21, 18-21. Sementara itu, kejutan terbesar pada pusingan kedua semalam menyaksikan pemain nombor 1 dunia dari Jepun Kento Momota tewas kepada pemain bukan pilihan dari Singapura Loh Kian Yu. Kian Yu yang dilahirkan di Pulau Pinang menang 21-7, 17-21, 21-19 dalam masa sejam 9 minit untuk mara ke suku akhir menentang pemain Denmark Hans Christian Vittinges hari ini. Bagi memastikan kecemerlangan negara dalam aspek sukan, Institut Sukan Negara ISN menandatangani memorandum persefahaman bersama beberapa institusi. Melalui MOU yang ditandatangani, ia memupuk kerjasama dalam bidang penyelidikan sains sukan, perkongsian kepakaran dan penganjuran bersama mengenai pendidikan serta perkembangan pengajian. Universiti Putra Malaysia UPM antara salah satu universiti awam tempatan yang turut menjalin kerjasama bersama ISN dan sentiasa komited dalam melahirkan atlet cemerlang. Majlis yang berlangsung semalam itu menyaksikan penyerahan memorandum persefahaman MOU oleh Ketua Pegawai Eksekutif ISN Ahmad Faizal Mat Ramli kepada Naib Chancellor UPM Profesor Dr. Muhammad Roslan Sulaiman. Penyerahan MOU ketika majlis sambutan ulang tahun ke-10 ISN 10 itu turut disaksikan pengerusi Lembaga Pengarah UPM Yang Amat Mulia Tengku Syarif Laksmana Perlis, Datuk Seri Diraja Said Razlan Ibni Said Putra Jamalulail.
Selain UPM, ISN turut menandatangani MOU dengan pelbagai universiti awam tempatan, pusat pengajian tinggi dan syarikat swasta dalam bidang sains, perubatan dan teknologi sukan. ISN 10 merupakan simbolik kepada peranan penting ISN di dalam kemajuan sukan negara dan tekad warga ISN bagi meneruskan legasi kecemerlangan di dekad mendatang. Mengakhiri buletin didik malam ini, aksi mengagumkan seorang bayi berusia 11 bulan di China yang boleh menuncur salji meskipun belum boleh berjalan. Saya Fazlan Harun, salam hormat dan Assalamualaikum.